Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad dalam Best 5.10, 5 petang edisi 10 November. Dan berikut antara tumpuan hari ini. Sebanyak 30 syarikat di Selangor kerugian besar akibat krisis bekalan air awal tahun ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mahathir Khalid pada sidang Dewan Rakyat. Syarikat terlibat termasuk Nestle yang rugi 15 juta ringgit sehari. Ponin Asia pula rugi 112 juta ringgit sebulan. Manakala Panasonic terpaksa melepaskan tempahan bernilai 40 juta ringgit. Dewan Rakyat turut diberitahu Kementerian Dalam Negeri sedang menjalankan kajian menyeluruh untuk menaik taraf pangkat dan pengukuhan jawatan di Balai Polis dan Ibu Pejabat Polis daerah seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasil kajian akan dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diluluskan. Kajian dibuat antaranya berdasarkan kedudukan balai dan beban tugas. Lebih besar beban tugas, lebih banyak perjawatan di balai itu. China mengulangi komitmen untuk terus membantu mencari pesawat MH370 yang hilang sejak 8 Mac lalu. Komitmen itu disampaikan Naib Presiden Eksekutif Mahkamah Agung China Shen Diyong sewaktu mengunjungi Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang di bangunan Parlimen. Shen turut meluahkan rasa simpati dan sedih atas kehilangan MH370. Beliau menyifatkan kejadian itu sebagai misteri dan boleh berlaku kepada mana-mana negara. Sementara itu di Beijing, China, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Bank Penjelasan Renminbi RMB di Malaysia. Ia antara strategi melonjakkan nilai dagangan Malaysia-China mencecah $160 bilion Amerika menjelang 2017. Perjanjian mengenainya telah ditandatangani antara People's Bank of China dan Bank Negara Malaysia. Perdana Menteri percaya bank itu akan menjadi pemangkin pertumbuhan pusat perdagangan dan pelaburan kedua-dua negara. Urusan pembayaran boleh terus dibuat menerusi RMB dan tidak perlu ditukar kepada dolar Amerika. Kerajaan Kedah menubuhkan unit pembangunan usaha negeri Kedah UPUK sebagai pusat sehenti bagi pembangunan, penyelarasan dan rujukan utama usahawan negeri itu. Ketika berucap merasmikannya, Menteri Besar Kedah berkata melalui UPUK, maklumat berkaitan program keusahawanan merangkumi skim pinjaman perniagaan yang disediakan pihak swasta boleh diperoleh. UPUK juga menyediakan maklumat mengenai peranan serta inisiatif perniagaan yang ditawarkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Satu jawatan kuasa khas akan dibentuk bagi memastikan keadaan jalan raya ke Cameron Highlands melalui Perak dan Pahang selamat digunakan. Menteri Besar Perak Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan persekutuan pada dasarnya bersetuju mengenai penubuhan jawatan kuasa itu. Antara tugasnya mengawasi keadaan cerun jalan raya untuk mengelak kemungkinan berlaku tanah runtuh terutama ketika hujan lebat. Mahkamah Magistrate Georgetown membenarkan seorang wanita yang didakwa mencederakan pemandu bas Rapid Penang bulan lalu melanjutkan tempoh pemeriksaan mentalnya di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, Perak. Magistrate L. Umar Dewi membuat keputusan itu selepas menerima laporan hospital untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Chong Lan Kyo sebulan lagi. Chong, 49 tahun, dituduh sengaja mencederakan Aisyamuddin Yaakob menggunakan sebilah pisau dalam bas Rapid Penang pada 6.50 pagi 6 Oktober lalu. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Bakri Omar, 66 tahun, kembali ke rahmatullah pagi tadi. Allahyarham yang menderita sakit kanser mulut dan usus meninggal dunia di Institut Kanser Negara pukul 8.45 pagi tadi. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 anak. Beliau memegang jawatan Ketua Polis Negara selama 3 tahun bermula November 2003.
Baik, setakat ini sahaja Best 5.10 petang edisi 10 November. Menyusul selepas ini, Nasional 5 bersama Taufik dan juga Norlela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perbelanjaan menguruskan Pulau Pinang dilaporkan meningkat mendadak sebanyak 400%. Ia berikutan perbelanjaan tidak berhemah dan peningkatan kaki tangan di pejabat Ketua Menteri. Ini Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan juga saya Norlela Muhammad Noor. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai krisis air 30 syarikat di Selangor alami kerugian besar. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Omar meninggal dunia. Saya Asli Ismail langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus dari negeri di bawah Bayu hari ini, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang sedang berlangsung sehingga Khamis ini membahaskan bajet negeri 2015 dan sesi soal jawab beberapa isu menarik. Jumpa saya seketika nanti. Teruskan bersama rakan penyampai di Sarawak, Nur Jauna, silakan. Saya Nurjana Abdullah, lintas langsung dari studio RTM Kuching. Fokus berita di Bumi Kenyalang hari ini sekitar persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk mesyuarat kedua bagi penggal keempat yang akan berlangsung selama 8 hari bermula hari ini. Turut mendapat perhatian pembentangan 5 rang undang-undang. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Omar kembali ke rahmatullah pagi tadi. Allahyarham menderita sakit kanser mulut dan usus sejak setahun lalu. Tan Sri Bakri menghembuskan nafas terakhir pada usia 66 tahun. Beliau disahkan meninggal dunia di Institut Kanser Negara pukul 8.45 pagi. Dia keluar masuk hospital beberapa kali. Dan sejak belakangan ni keadaan kesihatan dia agak merosotlah. Hingga Allahyarham menghembuskan nafas yang terakhir pada pagi tadi. Jadi ini satu perkara yang amat menyedihkan warga PDRM. Tapi kita semua berdoalah agar roh ni sentiasa dirahmati Allah. Jenazah dibawa ke kediamannya di Aman Perdana Klang untuk dimandi dan disembahyangkan. Ia kemudian dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara untuk pengkebumian. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 anak. Tan Sri Bakri menyertai pasukan polis pada Januari 1971 dengan pangkat kadet ASP. Beberapa jawatan penting pernah disandang beliau, termasuk Pesuruhjaya Polis Sabah, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur dan Pengarah Pengurusan PDRM. Allahyarham adalah Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan pertama. Beliau memegang jawatan Ketua Polis Negara selama 3 tahun bermula November 2003. Upacara persemadian jenazah Allahyarham Tan Sri Muhammad Bakri dijalankan mengikut istiadat penghormatan tertinggi oleh PDRM. Urusan pengkebumian itu dikendalikan sepenuhnya pasukan tersebut. Menurut pemangku Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun, penghormatan itu diberi atas jasa Allahyarham menerajui pasukan berkenaan. Tan Sri ini dia orang yang non-nonsen. Dia mempunyai sikap tegas yang luar biasa, terutama apabila mengabaikan isu-isu disiplin, isu-isu integriti, dan dia tidak sekali membenarkan perkara-perkara yang menyebabkan penyelewengan setiap lapisan anggota PDRM.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai kehilangan besar. Menurut beliau, Tan Sri Bakri sering berkongsi pandangan dengannya mengenai isu keselamatan, terutama berkait kegiatan keganasan. Banyak idea semasa saya mengambil alih jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan saya telah beberapa kali juga mengadakan perbincangan dengan arwah, dan arwah telah memberikan banyak idea-idea baru bagi saya melaksanakan tugas. Datuk Seri Zahid yang mewakili Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara yang kini berada di luar negara mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Turut berkongsi kesedihan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Saya telah diberikan tunjuk anja oleh beliau untuk cara-cara memimpin pasukan polis, dan saya bersyukur dan terima kasih kepada Tan Sri Bakri kerana telah banyak memberikan saya ilmu dan tunjuk ajar dalam membantu saya membetulkan pasukan polis selepas saya mengambil alih sebagai Ketua Polis Negara. Malang tidak berbau, seorang ibu maut dalam kemalangan ketika menghantar anaknya ke sekolah. Dalam insiden jam 7.30 pagi itu, Dayang Abdul Kadir, 51 tahun, maut di lokasi kejadian akibat pendarahan teruk di bahagian kepala dan cedera di badan. Dirempuh sebuah motosikal ditunggangi seorang pelajar. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri Superintenden Alias Hashim yang dihubungi mengesahkan mangsa berjalan kaki dari kediaman di Lorong Surau Baru Pasir Panjang menghantar anaknya Muhammad Izzuddin Nazmi 12 tahun ke Sekolah Rendah Tengku Bariah Kuala Terengganu. Kejadian itu berlaku apabila pelajar tingkatan 4 yang menunggang motosikal jenis Yamaha LC hilang kawalan lalu merempuh mangsa. Pelajar tersebut dikatakan dalam perjalanan dari Jalan Gelong Bilal ke Bukit Besar. Ekoran rempuhan tersebut, Dayang Abdul Kadir tercampak sejauh 5 meter dan meninggal di tempat kejadian. Manakala pelajar tersebut yang mengalami kecederaan di bahagian muka dan badan dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Mangsa merupakan ibu kepada 7 orang anak bekerja sebagai pembantu kedai makan. Di Bintulu, Sarawak, seorang kaki tangan sebuah syarikat memproses minyak kelapa sawit di kawasan perindustrian Tanjung Kidurong, Bintulu, maut dalam satu kemalangan kira-kira pukul 7.30 pagi tadi. Kejadian membabitkan motosikal yang ditungganginya dengan sebuah lori. Mangsa Billy Tiong Chung Sun berusia 24 tahun menaiki motosikal ke tempat kerjanya sebelum terlibat dalam kemalangan kira-kira 2 km dari tempat kerja mangsa. Kejadian berlaku berdekatan lampu isyarat persimpangan Jalan Tanjung Kidurong. Mangsa dikatakan gagal mengawal motosikalnya sebelum terjatuh sebelum dirempuh sebuah lori yang penuh dengan muatan batu bata. Billy maut di tempat kejadian akibat kecederaan teruk di bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Abdul Razak Muhammad mengesahkan kejadian tersebut. Susulan seorang nelayan pantai Kuala Besut Terengganu yang hilang ketika memancing berhampiran Pulau Serenggeh, 2 batu nautika dari pulau perhentian. Operasi mencari yang masuk hari kelima diteruskan menerusi tinjauan udara menggunakan helikopter polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Komander Pasukan Mencari dan Menyelamat, Superintenden Khalid Ceklah, jangkauan pencarian lebih luas dan menyeluruh tanpa halangan arus dan ombak yang tidak menentu berikutan musim tengkujuh di pantai timur. Berdasarkan beberapa kes sama di kawasan ini, mangsa berkemungkinan dibawa arus lebih jauh dari tempat yang dipercayai hilang. Pihak bomba dan penyelamat akan memperluaskan skop mencari hingga ke pantai Irama Bacok dan pantai Kuala Besar dekat Kota Baru, Kelantan. Mangsa Ali Majid, 59 tahun, adalah peserta Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Pengkalan Atap Kuala Besut. Sementara itu, Ketua Keluarga Mangsa dengan kerjasama Pejabat Khidmat Masyarakat DUN Kuala Besut akan mengadakan solat hajat selepas solat Zuhur nanti di pantai berhampiran rumah mangsa. Ali Majid yang memancing seorang diri sekitar 2 batu nautika dari pulau perhentian Khamis lalu dipercayai terjatuh dari bot. Bot tanpa pemandu itu dijumpai seorang pemuda pulau perhentian yang kemudian membuat laporan polis. Seorang warga emas terpaksa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru dengan pisau terpacak di bahu kirinya selepas dipercayai ditikam seorang lelaki yang dikatakan cuba menyamunnya awal pagi tadi. Kejadian berlaku di rumah mangsa di Jalan Sultan Yahya Petra, Kota Baru.
Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Rohaimi Man Isa berkata mangsa dikenali sebagai Chan Ah Nam berusia 69 tahun. Ketika kejadian, mangsa berseorangan dan menyedari rumahnya dipecah masuk seorang lelaki sekitar jam 2.30 pagi tadi selepas terjaga daripada tidur. Bising rumah dia, lalu dia buka pintu bilik dan tiba-tiba terus ditikam oleh seorang lelaki dipercayai Melayu. Kemudian suspek tersebut telah melarikan diri mengikut pintu belakang. Mangsa ditikam menggunakan sebilah pisau sepanjang 15 cm dan dikejarkan ke hospital oleh jiran dalam keadaan tidak sedarkan diri. Beliau terpaksa menjalani pembedahan mengeluarkan pisau berkenaan. Mangsa kini stabil namun masih ditempatkan di wad pembedahan HRPZ2. Siasatan lanjut sedang dijalankan dan tiada barangan berharga dilaporkan hilang di dalam rumahnya. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 448 dan 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Perbelanjaan menguruskan Pulau Pinang meningkat mendadak sebanyak 400% dan perkara itu tidak didedahkan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Ketua Pembangkang DUN Pulau Pinang, Datuk Johara Hamid menjelaskan antara faktor menyumbang kepada peningkatan itu ialah perbelanjaan tidak berhemah dan peningkatan kaki tangan di pejabat Ketua Menteri. Jelas Datuk Johara yang juga adun Barisan Nasional BN dari Teluk Air Tawar, rakyat Pulau Pinang tidak menyedari peningkatan ketara itu. Sewaktu era pemerintahan BN di bawah pentadbiran Tan Sri Dr. Koh Su Kun, pejabat Ketua Menteri ketika itu hanya mempunyai 15 kaki tangan, sedangkan sekarang ini Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng mempunyai lebih daripada 60 kaki tangan. Saya persoalkan tadi jumlah staf. Jumlah staf dalam pejabat Ketua Menteri dulu dalam Kerajaan Barisan Nasional Tan Sri Koh Su Kun hanya ada 15 orang saja. 15 orang membantu Ketua Menteri mengurus. Sekarang lebih dari 60 saya dimaklumkan. Saya minta dia perjelaskan. Keadaan ini menyebabkan pembayaran emolumen meningkat sekaligus meningkatkan perbelanjaan mengurus Pulau Pinang. Beliau menjelaskan perkara itu dalam sidang media selepas sidang DUN tengah hari tadi. Masih di Pulau Pinang, tindakan Majlis Perbandaran Seberang Perai menaikkan kadar sewa lot pasar awam membimbangkan peniaga. Kadar sewaan yang naik 100% daripada kadar sekarang amat membebankan kerana pendapatan kira-kira 200 peniaga di pasar awam Permatang Manggis di Kepala Batas tidak seberapa akibat kekurangan pelanggan. Notis rayuan peniaga tidak diendah MPSP dengan alasan MPSP rugi kerana kos penyelenggaraan pasar tersebut hampir RM1 juta. Menurut Setiausaha Persatuan Peniaga Pasar Awam Permatang Manggis, Kausar Hamid, kadar baru yang berkuat kuasa 1 Oktober lalu bagi petak sayur naik dari RM30 kepada RM60. Gerai tertutup dari RM120 naik kepada RM240 dan petak ikan naik RM75 kepada RM150 sebulan. Sebelum dia orang bagi notis untuk kenaikan, lepas dia orang bagi notis tu, dia orang mulakan kenaikan pada bulan 10 Oktober. Mula naik. Sebelum tu kita pun ada kutip nama buat bantahan kan, hantar kepada MPSP membantah kenaikan sewa, tapi tak ada respon, tak ada, mana tak ada. Memang MPSP tak bagi apa-apa ni lah. Ini sudah bayar lah kenaikan? Ya, kita semua para peniaga sudah bayar sewa untuk di bulan Oktober. Tapi bila kita bayar, bukan bermakna kita setuju dengan kenaikan. Kita terpaksa bayar sebab kita tak mau tunggakan itu membebankan semua peniaga di sini. Peniaga semakin tertekan kerana jumlah pengunjung ke pasar awam ini semakin berkurangan. Antara punca yang didakwa para peniaga ialah kemunculan pasaraya yang baru di Kepala Batas dan Bertam. Justru mereka menggesa MPSP mengkaji semula kadar tersebut. Bila naik sikit orang tak mau dah. Kan, bila barang naik sikit orang tak mau kalau letak balik. Gaji kami tak naik, majikan tak boleh naik gaji sebab sewa lah pelanat. Macam dulu dah okey ni, mereka penat lagi. Boleh katakan purata dia, cuma harap Sabtu Ahad saja ada orang. Hari yang orang kerja, tak ada orang. Cuma harapkan hari-hari cuti saja. Hari-hari kelepasan. Itu yang ada orang pun. Tengok keadaan hari Senin ni tak ada orang menjaga.
Orang meniaga lah yang ada pun. Yang ada main beli oncik pun seorang dua ya. Lainnya tu kek boleh tengok sendiri lah kan. Jadi tolonglah kalau nak naik pun janganlah sampai 100%. Semua naik-naik sikit orang gaji tak naik lah. Dia duit mana cukup sebab setengah bulan orang sudah tak ada duit lah. Setengah bulan tak ada orang. Susah. Sebab naik 100% kalau naik tak 100% pun tak apa lah. Naik 100%. Sebab apa? Orang tak ada, tak ramai. Macam perniagaan dia tak maju lah, tak ada orang. Semua orang pergi ke Bertan Bistik, Bertan Indah, Bertan Lah, buka pula apa Medin baru. Semua orang tukar sana habis. Kami sini buat mel 50. Dulu buat mel sampai 60 pikul, 60 kilo, 70 kilo. Boleh kata tak habis sikit lah. Dah mel 50 kilo tak habis. Semua orang pergi sana habis. Dalam pekan dulu merkit sana. Semua kedai-kedai lain tak ada. Semua orang main di merkit tu. Sampai pukul 1, pukul 2 ada orang habis. Sini pukul 9 dah boleh habis dah. Semua orang pergi sekolah tak habis. Apa guna nak main sini? Hari ini kira-kira 200 peniaga pasar berhimpun secara aman sebagai tanda protes. Krisis bekalan air awal tahun ini mengakibatkan 30 syarikat di Selangor mengalami kerugian besar. Syarikat yang terlibat termasuk Nestle yang mengalami kerugian 15 juta ringgit sehari. Monin Asia rugi 112 juta ringgit sebulan, manakala Panasonic terpaksa melepaskan tempahan bernilai 40 juta ringgit. Maklumat tersebut diperoleh daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dan dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Mahathir Khalid. Kerugian besar juga dialami industri memproses makanan dan minuman, getah kimia dan oleokimia, elektrik dan elektronik, pelancongan serta industri kecil dan sederhana. Ada kilang terpaksa membatalkan tempahan, malah ada yang terpaksa mengalih operasi buat sementara waktu ke kawasan lain termasuk di luar negara. Krisis bekalan air telah menyebabkan pengagihan air berjadual dilaksanakan selama kira-kira 3 bulan bermula Mac lepas. Kekurangan bekalan air di Lembah Kelang sejak tahun 2012 telah mengakibatkan sebanyak 855 permohonan kebenaran merancang terpaksa ditangguhkan kelulusannya. Ini berikutan banyak projek pembangunan tidak dapat dilaksanakan mengikut rancangan pelabur-pelabur. Keadaan ini telah menjejaskan keyakinan pelabur terhadap di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Datuk Seri Mahathir bagaimanapun menjangkakan keadaan akan pulih menjelang 2017 apabila siap projek loji rawatan air Langat 2. Projek Langat 2 yang tertangguh sejak 2008 diteruskan hujung April lepas selepas Kerajaan Selangor bersetuju mengeluarkan kebenaran selepas perjanjian persefahaman ditandatangani antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan pada 26 Februari tahun ini. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC akan memanggil 13 kementerian, jabatan serta agensi berkaitan kerajaan. Pengerusi PAC, Datuk Nur Jazlan Muhammad memaklumkan perkembangan itu sejurus selepas pihaknya diberi taklimat oleh Ketua Audit Negara berhubung laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 3. Mohan Chinasamy mendapatkan penjelasan lanjut mengenainya secara eksklusif bersama Datuk Nur Jazlan di Parlimen. Mohan, teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri dan Salam Satu Malaysia. Seperti tadi, Ketua Audit Negara telah pun memberikan taklimat kepada PAC berkenaan dengan laporan tersebut. Taklimat yang bermula 11 pagi tadi telah memperincikan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan penjurusan syarikat kerajaan, persekutuan, kerajaan negeri dan juga badan berkanun persekutuan. Risalah-risalah yang dibawa ke dalam mesyuarat antara lain merangkumi maklum balas ke atas laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2013 mengenai penyata kewangan dan pengurusan kewangan tahun 2013. Dan ia juga melibatkan aktiviti-aktiviti kementerian dan jabatan serta pengurusan syarikat kerajaan, kepersekutuan dan aktiviti badan berkanun persekutuan serta pengurusan syarikat subsidiari. Jadi untuk mendapatkan makluman lebih lanjut, kita bersama dengan pengerusi PAC Datuk Nur Jazlan Muhammad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat taklimat yang diberikan oleh Ketua Audit Negara berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara 2013 siri ketiga? Laporan Ketua Negara kali ini memang panjang kerana ia melibatkan laporan prestasi yang ketiga
dan juga laporan pengurusan kewangan oleh Kementerian Jabatan Kerajaan dan juga Badan-Badan Kanun dan sebagainya. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat perbandingan antara siri kedua dan juga siri ketiga pada kali ini? Dia selalunya siri pertama dan siri kedua, dia tak banyak pasal dia merupakan laporan mengenai prestasi jabatan saja. Ya. Tapi untuk kali ketiga ni dia campur dengan laporan tahunan pengurusan kewangan, jadi jumlah kes yang bertambah. Tadi saya kira-kira lebih berbelas jugalah kementerian dan jabatan yang kita akan panggil. Jadi saya juga difahamkan beberapa kementerian akan turut dipanggil. Jadi pada keesokan hari, kementerian manakah yang akan dipanggil untuk bermesyuarat dengan PAC dan mendapatkan penjelasan berkenaan dengan laporan audit? Kita akan panggil lah selalunya prosedurnya kita akan bagi mereka 2 minggu untuk datang buat persiapan, dan kita akan panggil, saya jangka kita akan mula panggil tak lama lagi lah. Terima kasih Datuk. Jadi itulah penjelasan Datuk Nur Jazlan berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara 2013 siri ketiga. Dan kami juga diberikan iaitu 3 buah CD, di mana CD yang pertama yang memberikan penjelasan berkenaan dengan laporan penyata kewangan dan pengurusan kewangan berhubung dengan Badan Persekutuan iaitu Kerajaan Persekutuan, dan kita lihat pada CD yang kedua dan ketiga ia berhubung kepada 13 buah negeri, iaitu laporan audit 13 buah negeri yang akan diuruskan oleh PAC negeri masing-masing. Jadi dan pada keesokan hari kami difahamkan kemungkinan besar PAC akan mengadakan mesyuarat bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bagi mendapatkan penjelasan berhubung laporan Ketua Audit Negara 2013 siri ketiga berhubung dengan isu kementerian tersebut. Dan sebelum ini PAC juga telah mengadakan mesyuarat dengan kementerian dan agensi berhubung laporan Ketua Audit Negara 2013 siri 2. Dan salah satu contoh yang saya dapat kongsikan bersama anda adalah laporan Ketua Audit Negara berhubung dengan bayaran sagu hati sebanyak RM723,000 kepada anggota lembaga pengarah Felkra sejak 2010 yang tidak mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun ia telah diselesaikan oleh Felkra di antara PAC dengan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh pengurusi Felkra. Dan sekian saja laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda dari Parlimen. Kita kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Mohan. Tindakan proaktif perlu diambil berkaitan isu keselamatan yang berlaku di negara-negara Asia Barat seperti di Syria dan Iraq agar tidak terjadi di negara ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, langkah proaktif ini perlu sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan walaupun setakat ini tiada ancaman berlaku. Bangsa bersatu. Ini semua merupakan sesuatu yang boleh membawa kita ruang untuk memposisikan kepimpinan negara kita ni dalam konteks dunia, tetapi pada masa yang sama kita mesti ambil tindakan yang proaktif supaya keselamatan negara, keselamatan di rantau ini, keselamatan rakyat Sarawak itu terjamin. Tegas Datuk Seri Hishamuddin, ia perlu lebih lagi apabila Malaysia mempengerusikan ASEAN tahun depan selain merupakan anggota kerusi tetap di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Terdahulu beliau mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim di Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching. Datuk Seri Hishamuddin dianugerahkan pingat Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya Kuching. Kerajaan Negeri Kedah tidak mengiktiraf mana-mana individu yang menyamar sebagai Sultan Kedah maupun persatuan kerabat yang palsu untuk menganugerahkan gelaran kebesaran negeri itu kepada pihak tertentu. Menteri Besar Kedah Datuk Mukhris Tun Mahathir berkata, kerajaan negeri hanya mengiktiraf gelaran kebesaran melalui penganugerahan oleh Sultan Kedah, institusi diraja di negeri-negeri dan yang di-Pertua Negeri yang sah mengikut undang-undang. Sambil melahirkan kekecewaan, beliau berkata tindakan kegiatan itu cuba mengambil kesempatan menyamar sebagai sultan dan menjual gelaran tersebut untuk kepentingan mereka dan ia jelas menyalahi undang-undang. Beliau turut menasihati orang ramai tidak mudah tertipu dengan membeli gelaran tersebut kerana jelas ia tidak memberi sebarang manfaat, malah merugikan mereka yang terpaksa membayar dengan jumlah yang tinggi. Tidak mengiktiraflah kan mana-mana pihak selain daripada kerabat diraja yang kita ada di negeri Kedah ini. Saya tahu bahawa ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini menyalahgunakan nama baik
kerabat diraja Kedah dan ini perlu dihentikan segera. Saya harap pihak polis boleh mengambil tindakan kerana sudah pun ada laporan-laporan polis terhadap kegiatan ini. Terdahulu, Datuk Mukhris merasmikan Unit Pembangunan Usahawan Negeri Kedah UPUK di Alustar. Semalam bekas Yang di-Pertua Persatuan Kerabat Diraja Kedah YDP PKDK mendedahkan seorang pensyarah salah sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA yang menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia DYMM menjadi dalang penjualan darjah dan pingat negeri Kedah dengan harga tertentu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan memantau harga barangan yang dijual di kedai serba-nika seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata langkah itu bagi memastikan harga yang dikenakan berpatutan, tidak membebankan pengguna serta mengikut skim yang ditetapkan. Tegasnya, jika terdapat peniaga yang menjual barangan dengan harga yang tidak munasabah, KPDNKK tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke kedai serba-nika G Express di Bandar Manjalara di Ibu Negara. Menyentuh berkenaan lawatannya itu, Datuk Seri Hassan turut menggalakkan pembukaan kedai serba-nika seumpama itu. Ia dipercayai dapat menjana sekurang-kurangnya RM625 juta dalam tempoh 5 tahun kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada lebih 10,000 orang. Sekurang-kurangnya 600 produk tempatan akan berada di kira-kira 1,250 outlet kedai serba-nika tersebut. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Nasional 5. Beralih ke segmen lintas langsung negeri-negeri selain Sabah dan Sarawak. Hari ini kita memberi giliran Pahang bersiaran. Rakan-rakan penyampai sudah pun bersedia. Kita mulakan dengan laporan dari Sabah bersama Asli Ismail langsung dari Kota Kinabalu. Silakan Asli. Terima kasih Rafiq. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah kali ke-14 yang berlangsung di bangunan Dun Sabah Likas menyaksikan ahli-ahli Dewan mengambil bahagian dalam perbahasan bajet negeri 2015. Ia dibentangkan 7 November lepas. Ahli Dewan Pantai Manis Datuk Abdul Rahim Ismail dalam perbahasan tersebut menyatakan Sabah yang dahulunya jauh ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi kini merupakan negeri terunggul di Malaysia dalam menarik pelaburan asing FDI dan tempatan. Ketika menjawab soalan ahli dari Klias, Datuk Seri Panglima Lajim Haji Ukin, Ketua Menteri turut menyatakan peruntukan itu juga akan digunakan untuk membina jalan raya luar bandar, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar dan program penghapusan kemiskinan. Peruntukannya diluluskannya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan berbagai program dan projek semana yang telah dirancang dan dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur dan utility kemudahan awam di Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar. Pertanyaan mengenai ketibaan pelancong ke Sabah turut dijawab dalam sesi ini. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, walaupun Sabah berhadapan beberapa cabaran khususnya pencerobohan pengganas dan beberapa kes penculikan di Sempurna, namun ketibaan pelancong masih mencatatkan peningkatan. Ini termasuklah pelancong Korea Selatan meningkat 18.7%, Jepun 27.7% dan negara-negara Eropah yang meningkat 13.1%. Turun 37%. Beliau memberitahu demikian ketika menjawab soalan ahli dari Elopuras, Batik dan Klias. Turut diutarakan dalam sesi soal jawab ini ialah kesan perintah berkurung yang dilaksana di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone.
Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Sairin Karno ketika menjawab soalan ahli dari Sekong, Datuk Samsudin Yahya memberitahu perintah berkurung 7 pagi hingga 5 pagi di 6 daerah S-Zone sejak 19 Julai lalu tidak menjejaskan pendapatan nelayan. Berdasarkan penelitian Jabatan Perikanan dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di 5 pusat pengisytiharan pendaratan ikan di daerah Lahadatu, Konak, Semporna dan Tawau mendapati pelaksanaan perintah berkurung tidak mendatangkan kesan ketara dari segi hasil tangkapan nelayan. Baiklah saudara, sekian sumbangan bahan berita dari Sabah petang ini dan untuk seterusnya kita bersama rakan penyampai Nurjauna di Sarawak. Silakan. Terima kasih Asli di Sabah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk mesyuarat kedua bagi penggal keempat telah pun bermula hari ini sehingga 19 November bertempat di Kompleks Dun Sarawak, Petrajaya, Kuching. Pada sesi pemasyuran oleh Tuan Speaker, Dewan bertafakur seminit bagi menghormati bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang telah meninggal dunia. Mereka ialah bekas Adun Bukit Asik, mendiang Encik Wong Holeng yang meninggal pada 21 Jun 2014 dan bekas Adun Pakan, mendiang Dato' Dr. Jawi Masing yang meninggal dunia pada 29 Julai 2014. Speaker Dun Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar dalam pemasyurannya mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri yang dianugerah darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang, Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi sempena sambutan ulang tahun kelahiran TYT pada 13 September 2014. Dalam pemasyurannya, Speaker Dun turut mengucapkan tahniah kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud yang dikurniakan darjah kebesaran negara Seri Maharaja Mangkudiraja yang membawa gelaran Tun dari Yang di-Pertuan Agong pada 26 Mei 2014 selain penganugerahan darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati sempena hari kelahiran Sultan Brunei ke-68 pada 24 Ogos 2014 dan pelantikan Tun sebagai Chancellor ketiga Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Sementara itu, Speaker Dun Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar ketika dalam pemasyurannya persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk mesyuarat kedua bagi penggal keempat turut memberitahu bahawa selama 3 hari bermula Rabu ini telah ditetapkan untuk sesi bahas ke atas rang Undang-Undang Belanjawan 2015-2014. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk mesyuarat kedua bagi penggal keempat atau lebih dikenali sebagai Persidangan Bajet Negeri Sarawak menyaksikan Ketua Menteri Sarawak yang juga Menteri Keuangan Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem membentangkan rang Undang-Undang Belanjawan yang merupakan pembentangan Bajet Negeri Sarawak 2015 buat kali pertama oleh beliau sejak dilantik sebagai Ketua Menteri pada Mac lepas. Manakala minggu depan bermula dari 17 hingga 19 November ditetapkan bagi sesi penggulungan menteri-menteri. Sebanyak 5 rang undang-undang dibentangkan kali ini, termasuklah rang undang-undang pembekalan tambahan yang akan dibentangkan oleh Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Wong Soon Koh, dan rang undang-undang kanun tanah pindaan 2014 yang akan dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu. Pagi tadi, Persidangan Dun Sarawak telah meluluskan rang undang-undang Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah pindaan 2014 yang dibentangkan oleh Menteri Kemajuan Tanah Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jumut Masing. Pindaan bagi membolehkan penambahan jawatan timbalan pengerusi dalam struktur pentadbiran. Tan Sri James Masing berkata kelulusan bagi pindaan tersebut bertepatan kerana perkembangan peranan dan skop Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah pelita sekaligus membolehkannya merangka program pembangunan terbaru dan melaksanakan projek pembangunan demi memanfaatkan rakyat. Selain daripada itu, turut dibentangkan pindaan terhadap rang undang-undang DUN komposisi keahlian oleh Menteri Perumahan dan Pelancongan Negeri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg bagi tujuan penyempadanan semula kawasan pilihan raya berikutan pertambahan jumlah penduduk selain berikutan terdapat peruntukan dalam Perlembagaan Negeri Sarawak untuk penambahan jumlah anggota Dewan Undangan Negeri bagi setiap 8 tahun. Sekian laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 pada petang ini. Seterusnya kita bersama Diana di Kuantan, Pahang.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ada segelintir pihak mendakwa permohonan lot tanah bagi pembinaan rumah untuk generasi kedua di Kuala Tahan hanya sekadar janji manis kerajaan negeri. Malah ada juga yang beranggapan pengagihan lot tanah itu gagal. Justru kami cuba selusurinya bagi menyingkap apa sebenar yang berlaku. Kerajaan negeri telah meluluskan 336 lot tanah untuk diberikan kepada penduduk generasi kedua di Kuala Tahan. Malah kerajaan negeri juga telah menetapkan syarat untuk menyerahkan tanah tersebut hanya kepada penduduk asal dan yang sudah berumah tangga tetapi masih lagi tinggal bersama ibu bapa. Namun timbul kelewatan pengagihan tanah itu, ekoran permohonan tanah berkenaan perlu diteliti disebabkan jumlah permohonan melebihi sasaran. Ianya timbul apabila permohonan turut dibuat bukan penduduk asal Kuala Tahan yang datang berhijrah untuk bekerja di sekitar kawasan Taman Negara. Menurut Adun Tahan, Datuk Wan Amizan Wan Abdul Razak berkata, masalah kebanjiran penduduk yang berhijrah sedikit sebanyak melambatkan proses pengagihan lot tanah berkenaan. Kebanyakannya penduduk yang datang ke sini adalah penduduk yang berhijrah. Jadi masalah yang tertangguh sekian lama daripada sama ada pembangunan tanah ataupun pembangunan perumahan ialah kehadiran penduduk yang semakin bertambah itu bukan penduduk asal. Keadaan itu menyebabkan kerajaan negeri membuat tapisan permohonan dan memberi keutamaan pemilikan lot tanah itu kepada penduduk asal di Kuala Tahan. Proses penyerahan lot tanah tersebut sudah di fasa terakhir dan sebahagian besar penduduk telah menerima surat hak milik. Lot tanah tersebut dianggarkan berkeluasan 8,000 sehingga 10,000 kaki persegi bagi setiap penduduk. Kebanyakan generasi kedua penduduk Kuala Tahan sudah mendapat surat pemilikan lot tanah tersebut dan membayar premium tanah tersebut sebelum ianya diberikan sepenuhnya untuk dibina rumah atas tapak tanah berkenaan. Dah dapat dokumen dan kami perlu bayar premium saja dan ramai dah bayar premiumnya. Cuma kami akan tunggu grant sajalah. Apa yang penting adalah sekarang kita kalau kita tak mau tinggal seorang pun mana-mana yang layak untuk memiliki tanah sini. Kerana kalau kita dapat semua, jadi generasi sekarang, anak dia dan cucu rasa settle. Memandangkan sekarang ni tanah di Kuala Tahan memang dah kritikal. Saya berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi tapak tanah tersebut yang memungkinkan untuk kami membuat rumah. Sebab masalah di kampung Kuala Tahan ni, masalah utama ni ialah tapak rumah. Keseluruhannya, kerajaan negeri telah selesai memperinci pengagihan lot tanah tersebut kepada pemohon yang layak. Kini terpulang kepada penduduk untuk membina rumah masing-masing di atas tapak yang telah diberikan. Selain itu, pelbagai pembangunan di Kuala Tahan telah dirancang yang pasti akan memberi impak kepada pertambahan pendapatan masyarakat setempat. Usaha menambah bilangan ahli UMNO seluruh negara kini sedang dipergiat. Jelas Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, pendaftaran keahlian UMNO juga kini dipermudahkan di samping mengurangkan karenah birokrasi. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, kaedah pendaftaran di peringkat bahagian serta negeri turut diselaraskan untuk membantu pendaftaran ahli baru yang juga akan menjadi daftar pemilih. Selain itu, sayap parti seperti Pergerakan Wanita, Puteri serta Pemuda UMNO juga turut memainkan peranan penting untuk membantu mendaftarkan keahlian UMNO. Dan juga untuk memastikan supaya seramai mungkin masyarakat kita yang layak didaftar menjadi pengundi dan 6 juta yang ada bukan hanya menjadi ahli bahkan juga menjadi daftar pemilih. Perlunya kita tingkatkan daya upaya kita.
Menurut beliau, jumlah keahlian UMNO kini dilihat semakin meningkat melalui kerjasama semua negeri. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee turut memaklumkan UMNO juga sentiasa menerima sebarang pandangan pihak luar secara baik untuk menambah baik parti tersebut. Antaranya seperti mana pendekatan yang diamalkan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak melalui platform media sosial seperti Facebook dan Twitter beliau. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menyatakannya selepas majlis sambutan Hari Inovasi Kementerian di Putrajaya. Keadaan di Kelantan masih terkawal. Walaupun hujan berterusan sejak 3 hari lalu, tiada tanda akan berlaku banjir. Penduduk di beberapa buah kampung, khususnya di sepanjang Sungai Golok, menjalani aktiviti harian seperti biasa. Paras air di beberapa sungai utama di negeri itu masih berada pada paras normal. Bagaimanapun, penduduk turut melakukan persiapan awal. Waktu saya ambil kesempatan ini, saya siap sedia lah dulu. Pindah barang atas-atas, lepas ni bukan nak tolong orang pula. Lepas ni masa banjir, kita kena tolong orang. Dan kita buat untuk diri kita sendiri dulu. Sipai apa patut, sipai kita sipai. Hodok rendah ni kena tinggi. Cuma sipai barang dari situ lah. Lepas tu perahu ke apa tu dah kat standby dah lah. Dengan enjin ke apa gitu gini tu. Sebab tempat kita ni pun tempat kita ni jadi terpuai jugalah. Tapi memang tiap-tiap tahun tu kita memang standby semua lah. Kalau dah masuk musim ni memang dah standby lah. Itulah. Jadi tahun ini tak ada lagi lah banjir. Oh, tak ada lagi. Tapi duduk ada jaga-jagalah. Bagi Adun Pengkalan Kubur Mat Razi Mat Ail, keperluan dan bantuan awal persiapan menghadapi banjir mencukupi. Segala bekalan yang akan disampaikan atau diberikan oleh pihak kerajaan kepada penduduk-penduduk yang terlibat tak usah dikhawatiri. Kita akan lakukan seperti yang biasa dilakukan sebelum ini. Beberapa inisiatif lain juga sedang giat dilaksanakan bagi mengekang banjir besar berlaku di kawasan sekitar. Keluhan penoreh getah di Kedah, ekoran kejatuhan harga getah juga kedatangan musim tengkujuh didengari. Kerajaan negeri melalui tindakan serta-merta TSM mula menyalurkan bantuan berupa pek barangan makanan asas. Fasa 1 berjumlah 1,000 pek melibatkan beras, gula, minyak, kopi dan tepung gandum. Ia melibatkan penoreh di kawasan Kedah Timur iaitu Pendang, Sik Baling dan Padang Terap, membabitkan 8 dun termasuk Sungai Tiang, Belantik, Jeneri, Bayu, Kupang, Kuala Ketil, Pedu dan Kuala Nerang. Kesemua 5,000 pek barangan tersebut akan diagihkan sehingga hujung tahun ini. Fasa kedua dijangka akan diserahkan minggu depan di kawasan Kedah Selatan dengan jumlah peruntukan kira-kira RM300,000. Pengagihan ni kita serah kepada ahli yang berhormat di kawasan masing-masing sebab apa mereka lebih mengetahui. Dan kita mendapat maklumat daripada JKK dan juga Pengulu. Di situ adalah lebih tepat. Mana pemimpin di akar umbi, mereka lebih mengetahui. Dan kalau perlu, ulang kita ulang. Dan juga kita agih mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Beliau ditemui pemberita pada penyerahan sumbangan bungkusan kepada adun-adun di Wisma Darul Aman Al-Usta. Terdapat lebih 100,000 penoreh getah dan pemilik kebun getah di Kedah. Jun lepas, mereka menerima bantuan one-off sebanyak RM500 bagi meringankan bebanan semasa kejatuhan harga komoditi itu. Kerajaan pusat menyediakan RM130 juta peruntukan untuk membantu golongan tersebut. Seramai 20 keluarga dari 2 buah kampung yang terjejas banjir kilat minggu lepas menerima sumbangan di Baling Kedah. Bantuan berupa barangan makanan itu bagi meringankan bebanan keluarga berkenaan. Kampung terlibat adalah Kampung Sungai Seputih dan Kampung Tok Wee Mukim Bakai. Pengagihan disampaikan Adun Kupang Harun Aziz. Menurut penduduk, waktu kejadian terlalu pantas dan mereka tidak sempat menyelamatkan barangan seperti perabot dan barangan elektrik. Mereka membawa punca banjir tersebut disebabkan pintu kunci air tidak dibuka ketika air sungai mula melimpah sehingga berlakunya banjir kilat itu. Macam tu lah, macam projek tu lah. Kalau lepas empangan tu, kalau lepas cepat buka dia tak naik atas.
Banjir yang Muhaci tu memang teruk lah sebab ayak sampai. Kalau yang sampai tu dia macam ayak lalu. Macam tadi Cik Rahman cakap lah ayak lalu. Barang-barang kena kemas juga. Tak pergi nak turun balik. Harun turut meninjau rumah pam pintu air Jabatan Pengairan dan Saliran JPS daerah Kuala Muda, Sik Baling di Kampung Sungai Seputih. Universiti Teknologi Mara UiTM akan menjadi tuan rumah kejohanan debat Universiti Dunia 2015 sempena ulang tahun ke-35 kejohanan tersebut. Seramai 1,300 peserta dari 92 negara akan menyertai pertandingan berprestij itu. Ia akan berlangsung pada 27 Disember ini hingga 4 Januari 2015 di Universiti Kampus Puncak Alam Shah Alam. Menurut Timbalan Naib Chancellor Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM, Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Said, kejohanan berkenaan dilihat mampu meningkatkan kebolehan dan keupayaan Malaysia menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa. Dan kita sangat gembira kerana terdapat peningkatan yang begitu ketara dari segi penyertaan berbanding dengan penganjuran sebelum ini yang diadakan di Chennai, India. Kali ini kita ada pertambahan sebanyak 300 hingga 400 pasukan akan mengambil bahagian. 13 penyertaan dari IPTA dan IPTS mewakili Malaysia dalam pertandingan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meraihkan kejayaan pendebat UiTM yang dinobatkan juara kejohanan debat antara Universiti Malaysia 2014 di Shah Alam. Sementara itu, pendebat UiTM Muhammad Mifzal Muhammad Mursyid Kiron berharap agar pasukan Malaysia akan berjaya menempatkan diri ke pusingan kalah mati peringkat pre-quarter final sehingga final bagi kejohanan kali ini. Target kita pada akhir tahun ni dekat World Championship memang untuk finally kita masuk ke peringkat kalah mati dalam World Championship. Format pertandingan ni ialah dia akan ada 9 round preliminary dan selepas 9 round tu dia akan rank the teams dan selepas tu dia akan tengok siapa yang layak masuk ke peringkat kalah mati. Sebuah keluarga di Bukit Beruntung, Hulu Selangor terpaksa menanggung hutang akibat daripada kesempitan hidup yang dihadapinya. Penderitaan keluarga ini bermula selepas Hasnul Ahmad terlibat dalam kemalangan jalan raya pada Februari lalu menyebabkan dia mengidap sakit tulang belakang. Berikutan itu, dia terpaksa membuat pembedahan sebanyak 2 kali bagi menyembuhkan penyakitnya dan ia memerlukan kos yang tinggi. Menurut Hasnul, pembedahan pertama berjaya dilakukan tetapi dia terpaksa berhutang dan menggunakan duit pengajian anaknya yang sedang menyambung pelajaran di sebuah institusi pengajian tinggi. Bagaimanapun untuk pembedahan kedua, dia terpaksa tangguhkan ekoran tidak mampu membayar kos tersebut. Dia yang mempunyai 6 orang anak yang berusia antara setahun hingga 19 tahun hanya bergantung harap pada isterinya yang hanya bekerja sebagai kerani. Kalau boleh saya nak minta daripada segi keuangan sikit lah kan. Saya tak kisah berapa janji saya boleh meringankan beban saya cukup lah kan. Saya nak, sementara saya tak ada kerja saya yang cuti tak bergaji ni kan. Saya tak boleh nak survive, sementara tak boleh nak hidup. Hidup tu boleh tapi itulah kan. Jadi dalam persatuan ni kita rasa inilah masa kita harus bantulah sesama kita. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan cuba berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan, termasuklah pihak zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, tengok apa yang kita dapat bantu saudara Hasnul. InsyaAllah lah kita sama-sama akan bantu dan cuba. Kepada mereka yang ingin menyalurkan bantuan, boleh terus datang ke kediamannya di B419 Apartmen Anggrek, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, Hulu Selangor bagi melihat sendiri keadaan keluarga terbabit. Pengamal media Pahang berjaya menakluki puncak Gunung Phan Xipang di Vietnam selepas menghadapi pelbagai cabaran genting sepanjang ekspedisi terbabit. Lebih-lebih lagi keadaan cuaca lembap pada penghujung tahun. Program ini disertai 25 peserta mewakili pelbagai agensi media memulakan pendakian dari Trampton ke Base Camp 2 terletak di ketinggian 2,800 meter. Cabaran sebenar menguji ketahanan fizikal dan mental peserta selepas mereka meneruskan pendakian ke puncak Phan Xipang yang terletak di paras ketinggian 3,143 meter dari aras laut.
Selepas lebih 4 jam mendaki pada hari kedua, pasukan ini berjaya tiba di puncak tertinggi di Indochina ini kira-kira jam 11 pagi. Peserta mengambil kesempatan mengibarkan bendera Pahang dan jalur gemilang kebanggaan rakyat Malaysia di puncak Fansipan. Sebenarnya laluan sangat mencabar sebab kita bukan saja menempuh laluan yang turun naik, tapi pada masa sama ada tanah runtuh, lepas tu hujan sepanjang jalan. So kebanyakan kita semacam ada yang tak larat, ada yang tu, tapi kita teruskan juga berjalan demi untuk mencapai cita-cita kita untuk sampai ke puncak. Hasil daripada ekspedisi ini kita dapat lihat semangat setiap kawan di kalangan pengamal media Pahang itu sendiri, di mana setiap kali mengharungi cabaran dalam laluan yang kata getir. Bagaimanapun ketika turun ke kaki gunung, peserta terkandas lebih 14 jam. Ini kerana paras air sungai melintas laluan ke kaki gunung naik mendadak setinggi 1.5 meter akibat hujan lebat. Pasukan mendaki terbabit akhirnya menamatkan ekspedisi itu petang Sabtu lalu. Program mendaki ini dianjurkan media Pahang dengan sokongan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak merangkap ahli Parlimen Pekan. Perbelanjaan tidak berhemah, perbelanjaan menguruskan Pulau Pinang meningkat. Krisis air, 30 syarikat di Selangor alami kerugian besar. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Omar meninggal dunia. Sekian sahaja Nasional 5. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan saya Nurlila Muhammad Noor. Jadi kita bersama dengan Zafli selepas ini dalam Best 5-10 edisi 6 petang. Silakan Zafli. Baik, terima kasih Taufik dan juga Nurlila. Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Edisi Best 5-10 edisi 6 petang sekali lagi bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. Siasatan awal Kementerian Dalam Negeri mengenai punca kebanjiran pekerja asing di Cameron Highland mendapati wujud penipuan oleh sindiket pekerja asing yang berluasa sejak kebelakangan ini. Menterinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidah berkata agensi-agensi di bawah kementerian telah dikerah menjejaki ejen sindiket terbabit yang dipercayai menawarkan pelbagai pekerjaan bagi menipu pekerja asing. Beliau juga telah meminta Jabatan Imigresen dan Polis meneruskan pemantauan setiap masa. Sebanyak 30 syarikat di Selangor kerugian besar akibat krisis bekalan air awal tahun ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Mahathir Khalid pada sidang Dewan Rakyat. Syarikat terlibat termasuk Nestle yang rugi RM15 juta sehari. Monin Asia pula rugi RM112 juta sebulan. Manakala Panasonic terpaksa melepaskan tempahan bernilai RM40 juta. Satu jawatankuasa khas akan dibentuk bagi memastikan keadaan jalan raya ke Cameron Highlands melalui Perak dan Pahang selamat digunakan. Menteri Besar Perak Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Kerajaan Persekutuan pada dasarnya bersetuju mengenai penubuhan jawatankuasa itu. Antara tugasnya mengawasi keadaan cerun jalan raya untuk mengelak kemungkinan berlaku tanah runtuh terutama ketika hujan lebat. Kerjasama kewangan dan ekonomi Malaysia-China terus diperkukuh. Di Beijing, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Bank Penjelasan Renminbi RMB di Malaysia. Ia antara strategi melonjakkan nilai dagangan Malaysia-China mencecah $160 bilion Amerika menjelang 2017. Perdana Menteri percaya bank itu akan menjadi pemangkin pertumbuhan pesat perdagangan antara dan pelaburan kedua-dua negara. Urusan pembayaran boleh dibuat terus menerusi RMB dan tidak perlu ditukar kepada dolar Amerika.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan memantau harga barangan yang dijual di kedai sebaneka seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata, langkah itu bagi memastikan harga yang dikenakan berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Jika terdapat peniaga yang menjual barangan dengan harga yang tidak munasabah, kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas. Kerajaan Kedah menubuhkan unit pembangunan usahawan negeri Kedah UPUK sebagai pusat sehenti bagi pembangunan penyelarasan dan rujukan utama usahawan negeri itu. Ketika berucap merasmikannya, Menteri Besar Kedah berkata melalui UPUK, maklumat berkaitan program keusahawanan merangkumi skim pinjaman perniagaan yang disediakan pihak swasta boleh diperoleh. UPUK juga menyediakan maklumat mengenai peranan serta inisiatif perniagaan yang ditawarkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Rumah Terbuka Pemuda UMNO Sabtu ini, inisiatif terbaru pergerakan itu bagi menyediakan platform kepada generasi muda termasuk di luar UMNO untuk menyuarakan pandangan mereka dalam pelbagai isu semasa. Naib Ketua Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun berkata, majlis akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC bertemakan Kata Kita. Ia bakal menghimpunkan generasi muda di seluruh negara dan diisi dengan pelbagai aktiviti dan pameran berinformasi. Keluhan penoreh getah di Kedah, ekoran kejatuhan harga getah didengari. Kerajaan negeri melalui tindakan serta-merta TSM mula menyalurkan bantuan berupa pek barangan makanan asas. Fasa 1 berjumlah 1,000 pek makanan disalurkan kepada penoreh di kawasan Kedah Timur iaitu Pendang Sik, Baling dan Pedang Terap. Fasa kedua dijangka diserahkan minggu depan di kawasan Kedah Selatan.